Jika kamu menang, aku akan menjadikanmu suamiku. Cobalah pimpin puak kami. Suara seorang wanita pribumi Amerika yang cantik bergema di dalam hutan. Dia tersenyum, seolah-olah sedang memerhati seorang lelaki Malaysia yang sesat jalan. Adakah kamu mempunyai keberanian untuk berkahwin dengan pahlawan-pahlawan puak kami? Dia yakin lelaki itu akan takut dan melarikan diri. Namun, 3 hari kemudian, pemandangan yang sama sekali berbeza terhampar. Tolong, kamu satu-satunya harapan kami untuk menyelamatkan puak ini. Tolonglah kami, dia berkata dengan suara yang bergetar dan berlinangan air mata. Pahlawan-pahlawan terbaik puak itu terbaring di tanah sekelilingnya. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Jika Anda berminat dengan kisah seorang lelaki Malaysia yang bertemu dengan puak asli di Amerika yang merdeka, sila tekan butang daftar. Harith Iskandar tidak pernah bermimpi bahwa dia akan berada dalam situasi kacau bilau seperti ini. Berusia 31 tahun, dia telah bersarah selepas berkhidmat selama 8 tahun dalam pasukan operasi khas Malaysia, GGK, dan sedang melancong ke Amerika untuk mencari arah baru dalam hidup. Segalanya mula menjadi huru-hara setelah GPS-nya rusak di pergunungan dalam di utara New York, Pelikan. Saya pasti ia kata 10 menit lagi ke tempat perhemahan, pikirnya. Dia mengangkat teleponnya coba mencari isyarat, tetapi sia-sia. Jauh di dalam gunung, tiada tanda-tanda tamadun dapat ditemui. Dengan beg galasnya di bahu, dia terus melangkah mengikut denai, semakin jauh ke dalam hutan. Selepas tengah hari, tekaknya mula kering, dan dia berjalan mengikut bunyi air yang sayup-sayup kedengaran dari jauh. Namun, yang ditemuinya bukanlah anak sungai kecil, tetapi sebuah batu besar berwarna merah. Di hadapan batu yang tingginya kira-kira 10 meter itu, tergantung perhiasan yang diperbuat daripada bulu dan manik berwarna-warni. Nampak seperti tempat suci. Harith secara nalurinya merasakan bahwa dia tidak sepatutnya masuk sesuka hati, tetapi sudah terlambat. Oh, seorang lagi pelancong kulit putih, suara berbahasa Inggris dari belakang mengejutkannya. Apabila dia menoleh, seorang wanita pribumi Amerika yang cantik, kelihatan berusia sekitar 27 tahun, berdiri bersama 5 wanita lain. Mereka memakai pakaian tradisional kulit dengan hiasan manik, dan membawa bakul penuh buah beri. Di antara mereka, wanita yang berdiri paling hadapan memancarkan keanggunan yang luar biasa. Maaf, saya tersesat, kata Harith dalam bahasa Inggris yang agak kekok. Wanita itu membesarkan matanya dan bertanya dengan terkejut, "Dari mana kamu?" "Kamu orang Malaysia?" Apabila bahasa Melayu yang sempurna keluar dari mulutnya, Harith semakin bingung. "Ya, betul. Tapi bagaimana kamu?" "Saya belajar kebudayaan Malaysia di university. Oh, nama saya Ayla." Dia memperkenalkan dirinya dan memandang Harith dari atas ke bawah. Namun, pandangan matanya bercampur dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan yang aneh. "Tapi kenapa kamu di sini? Ini adalah tanah suci puak kami, kamu tidak sepatutnya masuk sesuka hati." Nada suara Ayla jelas mengandungi amaran. Harith coba menjelaskan situasinya, tetapi ekspresi Ayla semakin dingin. Seorang lagi pelancong yang sesat, dia mendengus dan berkata sesuatu dalam bahasa asli kepada rakan-rakannya, dan wanita-wanita lain juga menunjukkan ekspresi dingin. "Mungkin kamu pikir kami ini orang primitif. Kamu tidak datang untuk mengambil gambar, kan?" Kata-kata Ayla memancarkan rasa tidak percaya yang mendalam terhadap orang luar. Harith coba menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai prasangka sedemikian, tetapi Ayla seolah-olah telah menutup hatinya. "Tapi, oh ya," Ayla tiba-tiba ketawa, tetapi ketawanya mengandungi sedikit rasa mengejek. "Saya ingin tahu sejauh mana orang seperti kamu tahu tentang puak kami. Mungkin kamu yakin boleh melawan pahlawan-pahlawan puak kami?" Soalan tiba-tiba itu membuat Harith bingung.
Apa maksud kamu? Mudah saja. Jika kamu menang, aku akan menjadikanmu suamiku, cobalah pimpin puak kami. Kata-kata Ayla bergema di dalam hutan, dan wanita-wanita lain mula ketawa. Wajah Haris serta Merta merah. Dia secara nalurinya merasakan bahwa dia sedang dipermainkan. Ah, saya tidak datang dengan niat seperti itu. Apabila dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa untuk menolak, Ayla menjadi lebih terhibur. Oh, lelaki Malaysia memang penakut. Adakah kamu pikir wanita puak kami semudah itu? Kata-katanya mengandungi penghinaan tersembunyi terhadap lelaki Malaysia, atau kamu takut? Takut untuk berdepan dengan pahlawan-pahlawan puak kami. Ayla seolah-olah menikmati reaksi Harith. Bukan begitu. Sebaik sahaja Harith coba menjelaskan, pandangan mata Ayla berubah aneh. Ia mengejek, namun di suatu sudut, ia serius, seolah-olah coba menguji keberaniannya. Saya perlu lihat sama ada kamu benar-benar layak memimpin puak kami. Lelaki sejati tidak akan mengelak cabaran, kata-katanya menyembunyikan niat yang lebih dalam daripada sekadar gurauan. Harith serta-merta menyadari bahwa situasi ini bukan sekadar insiden biasa yang menimpa seorang pelancong yang sesat. Baiklah, jawaban yang tidak disangka-sangka keluar dari mulut Harith. Ayla dan wanita-wanita lain terkejut seketika. Dia pasti akan menolak atau melarikan diri, pikir mereka, karena Harith menerimanya dengan tenang. Tapi, jika saya menang, apa yang akan berlaku? Ayla terdiam seketika mendengar soalan Harith, kemudian ketawa lagi. Jangan risau, itu tidak akan berlaku. Tiada seorang pun orang luar yang pernah mengalahkan lelaki-lelaki puak kami setakat ini. Di sebalik suaranya yang penuh keyakinan itu, tersembunyi getaran halus yang tidak disedari oleh sesiapa. Semasa Harith dibawa ke perkampungan puak, pandangan mata yang memerhatikannya penuh dengan rasa ingin tahu. Kanak-kanak mengikut dari jauh sambil berbisik-bisik, dan orang dewasa menjenguk dari tingkap, memerhati pelawat yang asing ini. Namun, sebahagian besar pandangan mata itu tidak begitu mesra. Terutamanya pandangan mata lelaki tua yang jelas bercampur dengan kewaspadaan. Adakah mereka ini pelancong kulit putih yang datang untuk melihat kami lagi? Itulah pandangan dingin yang mereka tunjukkan. Harith secara nalurinya merasakan bahwa dia telah menjadi tumpuan perhatian yang tidak diingini. Apabila tiba di tengah perkampungan, terbentang luas sebuah dataran bulat yang besar. Di tengah-tengah ruang yang lebarnya kira-kira 30 meter itu terdapat sebuah unggun api besar, dan di sekelilingnya, kerusi-kerusi daripada kayu bulat disusun dalam bulatan sepusat. Sekali pandang, jelas sekali ini adalah tempat suci di mana semua keputusan penting puak dibuat. Ayla membawa Harith ke tengah dataran dan memberi isyarat agar dia menunggu. Ekspresinya kini sepenuhnya serius. Sikapnya yang suka bergurau di hutan tadi telah hilang sama sekali. Saya perlu panggil ibu. Ayla memberi isyarat kepada salah seorang rakannya, dan wanita itu bergegas pergi. Harith berasa bimbang melihat semakin ramai orang berkumpul di sekitar dataran. Hampir semua penduduk kampung, tidak kira usia, telah berkumpul. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Sementara dia tertanya-tanya, seorang wanita muncul dari tengah-tengah kerumunan dengan langkah yang penuh martabat. Wanita itu, kelihatan berusia pertengahan 60-an, jelas sekali merupakan orang yang mempunyai kedudukan tertinggi di situ. Dia adalah Maya. Dengan kemunculannya, dataran itu serta-merta menjadi sunyi, bisikan kanak-kanak dan orang dewasa semuanya terhenti. Maya memakai pakaian tradisional, dengan hiasan kepala dan bulu yang menambah keagungannya. Sebaik sahaja dia memandang Harith, dia merasakan pandangan yang begitu kuat sehingga seolah-olah jiwanya ditembus. Saya dengar ada orang luar yang mencemari tanah suci kami, suara Maya rendah dan berat. Harith bergegas coba menjelaskan, tetapi Maya mengangkat tangan untuk menenangkannya. Puak kami,
Suku Daun Merah mempunyai undang-undang yang diwarisi selama lebih 1000 tahun. Apabila orang luar memasuki tanah kami tanpa izin, hanya ada 2 jalan, diakui sebagai pahlawan, atau diusir selama-lamanya. Orang-orang di sekeliling mengangguk mendengar kata-katanya. Harith menyadari bahwa ini bukan sekadar ugutan, tetapi benar-benar undang-undang tradisional Puak. Tetapi saya tidak akan mendengar alasan. Kata-kata Maya yang tegas membuat Harith terpaksa mendiamkan diri. Puak kami adalah masyarakat matrilineal. Semua keputusan penting dibuat oleh wanita. Maya meneruskan penjelasannya. Terutama nasib orang luar diputuskan oleh saya, Ibu Agung Puak. Dia melihat sekeliling, memastikan persetujuan penduduk Puak. Mulai sekarang, kamu akan menjalani 4 ujian, menjejak, memanah, bertarung, dan kebijaksanaan. Setiap kali nama ujian disebut, kedengaran riuh rendah di kalangan orang ramai. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah ujian yang mudah. Ayla melangkah ke hadapan untuk memberi penjelasan tambahan. Jika kamu lulus semua ujian, kami akan mengiktiraf kamu layak untuk melindungi Puak kami. Dia teragak-agak seketika, kemudian tersenyum penuh makna. Perkawinan juga boleh dipertimbangkan. Kata-kata ini membuat orang di sekeliling terkejut, terutama di wajah lelaki muda, kelihatan cemburu dan terkejut pada masa yang sama. Hakikat bahwa Ayla menyebut perkawinan dengan orang luar adalah sesuatu yang luar biasa. Harith kini benar-benar memahami keseriusan situasi. Ini bukan sekadar gurauan atau permainan, tetapi upacara tradisional Puak yang serius. Dia melihat sekeliling, mengesahkan puluhan pasang mata yang memerhatikannya. Di antara mereka ada pandangan ingin tahu, tetapi kebanyakannya skeptikal dan bermusuhan. Adakah orang luar ini akan dapat lulus ujian kami? Soalan itu terpampang di wajah setiap orang. Ujian pertama akan bermula esok subuh. Maya membuat pengumuman terakhir. Dalam ujian menjejak, kamu akan bersaing dengan Kaki Bayang, penjejak terbaik Puak kami. Sebaik sahaja nama itu disebut, seorang lelaki pertengahan umur yang kurus mengangguk dari belakang kerumunan. Pandangan matanya tajam seperti binatang buas, dan setiap gerakannya memancarkan pengalaman yang panjang. Kamu akan bersembunyi di dalam gunung. Ia adalah pertandingan untuk mencari satu sama lain sebelum matahari terbit. Penjelasan Maya membuat Harith tidak dapat mengelak daripada berasa gemetar. Namun, ada masalah yang lebih besar. Seorang lelaki tua berambut putih, salah seorang ketua Puak, sedang merenung Harith. Pandangan matanya berbeza daripada orang lain. Dia seolah-olah merasakan sesuatu yang istimewa daripada Harith, menunjukkan daya pemerhatian yang tajam. Lelaki muda itu, lelaki tua itu berbisik kepada orang di sebelahnya. Ada sesuatu yang berbeza, dia nampak bukan orang biasa. Namun, kata-kata itu tenggelam dalam riuh rendah sekeliling, dan tidak sampai ke telinga Harith. Tepat pada saat Maya hendak mengakhiri upacara itu. Ingat satu perkara, suaranya bergema lagi di dataran. Tiada seorang pun orang luar yang pernah lulus semua ujian ini, bahkan separuh pun tidak lulus. Mendengar kata-kata itu, orang ramai mengangguk setuju. Ini bermakna perkara serupa pernah berlaku pada masa lalu, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun, entah kenapa, ekspresi Ayla menunjukkan ketegangan halus yang berbeza daripada sebelumnya. Seolah-olah dia mempunyai firasat bahwa kali ini hasilnya mungkin berubah. Pukul 5 pagi. Dalam kegelapan sebelum matahari terbit, Harith Iskandar terbangun. Dia telah bermalam di sebuah pondok kecil yang disediakan oleh Puak itu, dan badannya terasa kaku. Ini karena dia tidak biasa tidur di atas kulit binatang yang dihamparkan di lantai. Namun, kini dia tidak mempunyai masa untuk merasai ketidakselesaan itu. 4 ujian yang akan bermula hari ini akan menentukan nasibnya.
Dia tidak dapat mengelak daripada berasa gemetar mendengar bunyi tapak kaki dari luar pondok. Dengan bunyi ketukan pintu, suara Ayla kedengaran. "Bangun, ujian pertama akan bermula." Suaranya memancarkan keseriusan yang berbeza daripada semalam. Apabila Harith membuka pintu, Ayla berdiri di situ memakai pakaian memburu tradisional. Pakaian yang diperbuat daripada kulit itu mempunyai korak aneh yang dilukis, mungkin melambangkan simbol atau makna ritual puak. Sudah bersedia. Harith mengangguk mendengar soalan Ayla, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak bersedia. Dalam perjalanan ke dataran, Ayla menjelaskan tentang ujian itu. Ujian menyejak adalah salah satu kemahiran terpenting dalam puak kami. Ia sentiasa diperlukan, sama ada untuk memburu atau mengelak musuh. Kata-katanya mengandungi keyakinan bahwa ujian ini bukanlah permainan biasa. Kaki Bayang tidak pernah kalah sekalipun dalam 10 tahun yang lalu. Pahlawan-pahlawan muda terbaik puak kami pun tidak dapat mengalahkannya. Mendengar penjelasan Ayla, Harith menyadari betapa tidak menguntungkannya situasinya. Apabila tiba di dataran, sudah ramai orang berkumpul. Walaupun masih subuh, hampir semua penduduk kampung telah keluar. Obor-obor dipacak di sana-sini di dataran, menerangi kegelapan, tetapi cahaya itu pun terasa seperti suatu persembahan. Maya sedang menunggu dua lelaki di tengah-tengah, dan di sebelahnya, berdiri lelaki pertengahan umur yang kurus yang ditemuinya semalam. Itulah Kaki Bayang. Apabila dia melihat Harith, dia hanya menundukkan kepala sedikit dengan wajah tanpa ekspresi. Peraturannya mudah, Maya mula menjelaskan. Kamu berdua masuk ke dalam hutan dan mencari satu sama lain. Orang yang menjumpai pihak lawan terlebih dahulu sebelum matahari terbit akan menang. Dia berhenti seketika, kemudian menambah penjelasan penting. Bagaimanapun, penggunaan senjata dilarang. Kamu mesti memutuskan pemenang hanya dengan kemahiran menjejak. Harith menghela nafas lega, sekurang-kurangnya, dia pikir dia tidak perlu bertarung sehingga mati. Namun, itu adalah pemikiran yang terlalu naif. Kaki Bayang terlebih dahulu masuk ke dalam hutan. Gerakannya benar-benar senyap dan pantas seperti bayang-bayang. Melihat dia melarikan diri ke dalam kegelapan tanpa membuat sebarang bunyi tapak kaki, Harith merasai gegaran. Giliran kamu sekarang, Ayla mendesak Harith, dan dia menarik nafas panjang sebelum melangkah masuk ke dalam hutan. Dari belakang, kedengaran bisikan penduduk puak, bagaimana orang luar itu akan mengalahkan Kaki Bayang. Dia tidak akan bertahan 10 menit. Hutan itu jauh lebih gelap daripada yang disangkakan. Pokok-pokok terlalu padat sehingga cahaya bulan pun tidak dapat menembusinya. Harith pada mulanya bingung, tetapi dengan cepat menenangkan pikirannya. Dia mula memerhati sekeliling dengan tenang walaupun dalam kegelapan. Keadaan di bawah kaki, susunan dahan pokok, arah angin, semuanya diperiksa dengan teliti. Tiba-tiba dia menyadari, tindakan yang sedang dilakukannya adalah sesuatu yang pernah dipelajarinya di suatu tempat. Namun, dia tidak mau mengingati dengan tepat di mana dia mempelajarinya. Kira-kira 20 menit kemudian, Harith Iskandar menemui sesuatu yang pelik, jejak kaki di tanah terlalu teratur. Ia adalah corak seolah-olah sengaja coba memancingnya. Perangkap, dia bergumam, apabila kedengaran bunyi kecil dari belakangnya. Namun, Harith tidak menoleh. Sebaliknya, dia berjalan perlahan ke hadapan sambil mendengar setiap bunyi di sekelilingnya. Ini karena dia secara nalurinya merasakan bahwa Kaki Bayang sedang mengekorinya. Mulai sekarang, bermulalah peperangan psikologi untuk melihat siapa yang mempunyai kesabaran yang lebih tinggi. Tiba-tiba Harith mengubah arah. Dia mula berpatah balik ke jalan yang telah dilaluinya. Kaki Bayang pasti sedang menunggu Harith terperangkap dalam perangkapnya. Namun, gerakan Harith berbeza daripada jangkaan. Dia mengingati dengan tepat jalan yang telah dilaluinya,
dan malah menemui kesan-kesan yang ditinggalkan oleh kaki bayang. Sekecil-kecil benang yang tersangkut di dahan pokok, kesan lumut yang sedikit tertekan di tanah, semuanya tidak terlepas daripada pandangannya. Dia sendiri terkejut dengan keupayaan pemerhatian yang muncul entah dari mana. Tepat 30 menit kemudian, Harith Iskandar menemui kaki bayang yang tidak bergerak di belakang sebuah batu besar. Kaki bayang sedang menunggu Harith terperangkap dalam perangkap, tetapi terkejut dengan bunyi tapak kaki yang mendekat dari belakang dan menoleh. Bagaimana? Suara kagum keluar dari mulut kaki bayang. Dia terkejut karena Harith telah menjejaknya dan menemuinya semula. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam 20 tahun yang lalu. Harith tersenyum tipis dan memandang kaki bayang, yang mengangkat tangan untuk menunjukkan tanda menyerah. Apabila mereka kembali ke dataran, reaksi penduduk Puak sangat meletup. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan hakikat bahwa kaki bayang telah dikalahkan. Betul ke dia mengalahkan kaki bayang? Bagaimana itu boleh berlaku? Kedengaran riuh rendah di kalangan orang ramai. Terutama di wajah lelaki muda, kelihatan cemburu dan terkejut pada masa yang sama. Ayla juga begitu. Dia memandang Harith dan coba mengatakan sesuatu, tetapi menutup mulutnya. Jelas sekali dia bingung dengan hasil yang sama sekali berbeza daripada jangkaan. Maya secara rasmi mengumumkan keputusannya. Lulus ujian pertama, itu adalah kata-kata yang mudah, tetapi maknanya sama sekali tidak kecil. Namun, masa untuk bergembira hanya seketika. Sekarang kita akan mulakan ujian kedua, kata Maya, dan Harith terpaksa berasa gemetar lagi. Ini karena dia tidak menyangka akan menjalani ujian secara berturut-turut. Ini adalah ujian memanah. Kamu mesti menembak 5 anak panah ke sasaran kayu dari jarak 100 meter, hanya jika semuanya mengena baru lulus. Wajah Harith menjadi tegang mendengar penjelasan Maya. Sasaran untuk ujian memanah dipasang pada jarak 100 meter. Sasaran bulat yang dilukis pada pokok itu berdiameter kira-kira 30 cm. Ia dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi jarak itu cukup sukar untuk dipanah dengan tepat. Busur dan anak panah yang dibawa oleh penduduk Puak diletakkan di hadapan Harith Iskandar. Ia adalah busur kayu tradisional, tetapi lebih berat daripada yang disangkakan, dan memerlukan kekuatan yang agak besar untuk menarik talinya. 5 panahan berturut-turut, gumam Harith, apabila kedengaran ketawa mengejek dari sekeliling. Apabila dia memanah anak panah pertama, Harith sama sekali meleset. Anak panah itu meleset jauh dari sasaran dan tertancap pada pokok. Memanglah, kedengaran keluhan kecewa dari orang ramai. Anak panah kedua dan ketiga juga sama. Ia tidak mendekati sasaran dan tertancap di tempat yang salah. Penduduk Puak sudah mula berbisik-bisik, seolah-olah telah hilang minat sepenuhnya. Memang dia bertuah sahaja. Menjejak itu mungkin kebetulan. Ayla juga tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Namun, sebelum memanah anak panah keempat, Harith Iskandar tiba-tiba mengubah posturnya. Dia menyesuaikan kedudukan kakinya, dan juga mengubah sepenuhnya cara dia memegang busur. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia perlahan-lahan menghembuskannya sambil menarik anak panah. Pandangan matanya serta-merta menjadi tajam, seolah-olah sesuatu yang telah lama tertidur kini terbangun. Anak panah keempat meluncur dan tertancap tepat di tengah-tengah sasaran. Orang ramai menjerit kagum. Anak panah kelima juga sama. Ia tertancap tepat di tengah-tengah sasaran, berdiri bersebelahan dengan anak panah keempat. Kini dataran itu benar-benar senyap. Semua orang memandang Harith dengan ekspresi tidak percaya. "Di mana kamu belajar?" Seorang pahlawan muda mendekat dan bertanya. "Kamu memanah juga di Malaysia?" Orang lain juga berkumpul dengan hairan. Harith teragak-agak seketika, kemudian menjawab dengan samar-samar,
Saya pernah belajar sedikit di Malaysia. Namun, pandangan matanya menunjukkan sesuatu memori yang ingin disembunyikan. Ayla mendekati Harith Iskandar. Ekspresinya telah berubah sepenuhnya daripada sebelumnya. Ketawa mengeyek awalnya telah hilang sama sekali, digantikan dengan pandangan mata yang serius dan ingin tahu. Kamu benar-benar pelancong biasa. Soalannya bercampur dengan keraguan. Ini karena kemahiran yang ditunjukkan oleh Harith sama sekali melebihi tahap orang biasa. Namun, Harith masih berdiam diri tentang identitinya, hanya bertuah sahaja. Jawaban rendah dirinya itu sebaliknya meninggalkan persoalan yang lebih besar. Pandangan mata penduduk Puak terhadap Harith Iskandar, yang telah lulus 2 ujian, telah berubah sepenuhnya. Sikap mengejek dan mengabaikan awal telah hilang, digantikan dengan emosi kompleks yang bercampur dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Terutama lelaki muda menunjukkan ekspresi pahit, seolah-olah maruah mereka telah terluka. Ini karena kejutan melihat orang luar menunjukkan kemahiran yang lebih tinggi daripada mereka adalah sangat besar. Maya memerhati Harith sekali lagi dengan lebih teliti, kemudian menunjukkan ekspresi seolah-olah telah membuat keputusan. Kita akan mulakan ujian ketiga dengan segera, pengumuman Maya mengejutkan Harith. Selain daripada sukar untuk menjalani ujian secara berturut-turut, dia kini perlu bertarung pula. Ujian ini adalah untuk kamu bertarung dengan 3 pahlawan Puak kami secara bergilir-gilir. Penjelasannya menyebabkan riuh rendah di kalangan orang ramai. Ini karena ujian pertarungan adalah ujian yang paling berbahaya, namun paling penting. Ia adalah proses untuk mengesahkan secara langsung kelayakan sebagai pahlawan yang melindungi Puak. Lawan pertama yang muncul adalah seorang pahlawan muda bernama Cakar Serigala, kelihatan berusia sekitar 25 tahun. Dia adalah pahlawan generasi akan datang Puak yang mempunyai tubuh sasa dan pergerakan tangkas. Seperti nama gelarnya, dia terkenal dengan pergerakannya yang pantas dan agresif. Cakar Serigala memandang Harith Iskandar dengan senyuman yakin. Setakat ini kamu hanya bertuah. Tapi pertarungan ini berbeza. Kata-katanya disokong oleh orang muda di sekeliling. Memang, pertarungan adalah ujian yang berbeza dimensi daripada menjejak atau memanah. Peraturan pertarungan agak mudah. Matlamatnya adalah untuk menjatuhkan lawan ke tanah atau membuat lawan menyerah di tengah-tengah dataran bulat. Penggunaan senjata dilarang, dan serangan maut juga tidak dibenarkan. Namun, risiko kecederaan masih tinggi. Terutama jika berdepan dengan pahlawan berpengalaman seperti Cakar Serigala, ia adalah tahap yang sukar ditahan oleh orang biasa. Harith Iskandar tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya dan berdepan dengan lawan. Sebaik sahaja pertandingan bermula, Cakar Serigala melompat dengan pantas. Serangannya benar-benar pantas dan ganas seperti serigala. Pukulan dan tendangan datang berturut-turut, dan Harith Iskandar hanya dapat mengelak dengan sukar. Orang ramai berpuas hati dengan situasi yang berlaku seperti yang dijangka. Memang pertarungan berbeza, menyejak dan memanah itu hanya helah. Namun, beberapa pahlawan veteran yang memerhati gerakan Harith dengan teliti mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tepat pada saat Cakar Serigala melepaskan tumbukan tangan kanan yang kuat, Harith Iskandar tiba-tiba mengubah gerakannya. Bukan sekadar mengelak, dia coba melakukan serangan balas menggunakan serangan lawan. Dia memutar badannya menggunakan kaki sebagai paksi, dan melepaskan tendangan pusingan yang tepat dengan kaki kirinya. Tendangan itu mengena tepat pada rusuk Cakar Serigala, dan dia kehilangan keseimbangan lalu jatuh ke tanah. Segalanya berlaku dalam beberapa saat sahaja. Dataran itu serta-merta menjadi sunyi. Bagaimana? Cakar Serigala bangun dari tanah dengan ekspresi tidak percaya. Dia sukar menerima hakikat bahwa dia telah dikalahkan dengan satu tumbukan. Orang di sekeliling juga sama. Ini karena Harith Iskandar, yang jelas-jelas hanya bertahan tadi,
tiba-tiba memenangi pertarungan dengan sempurna. Teknik apa itu? Seorang pahlawan veteran berbisik kepada rakannya, ia sama sekali berbeza daripada seni pertarungan yang kita tahu. Tendangan pusingan yang ditunjukkan oleh Harith Iskandar jelas merupakan teknik yang hanya dapat dikuasai oleh orang yang menerima latihan sistematik. Lawan kedua adalah seorang pahlawan pertengahan bernama Penumbuk Kilat. Berusia pertengahan 30-an, dia lebih berpengalaman dan berhati-hati daripada Cakar Serigala. Setelah menyaksikan apa yang berlaku tadi, dia tidak memandang rendah Harith Iskandar. Kali ini saya mesti berhati-hati. Penumbuk Kilat mula memerhati lawan dengan perlahan dan mengukur jarak. Seperti nama gelarnya, pukulan pantasnya adalah keistimewaan, tetapi dia tidak melompat tanpa berpikir. Harith Iskandar juga merasakan kehati-hatian lawan dan berasa gemetar. Kedua-dua mereka saling mengawal dan bergerak dalam bulatan. Penumbuk Kilat melepaskan jab terlebih dahulu, dan Harith Iskandar mengelak. Kemudian, tendangan rendah dan tumbukan datang berturut-turut, tetapi Harith Iskandar berjaya menangkis semuanya. Namun, gerakan pertahanannya menjadi semakin tepat. Seolah-olah dia sedang menganalisis korak lawan. Tepat pada saat Penumbuk Kilat melepaskan pukulan tangan kanan yang kuat, Harith Iskandar menangkap lengannya dan memutarnya. Ia adalah teknik kuncian sendi. Penumbuk Kilat menjerit kesakitan dan berlutut di tanah. Teknik kuncian sendi Harith Iskandar terlalu tepat dan berkesan sehingga tidak memberi ruang untuk melawan. Saya menyerah. Penumbuk Kilat menjerit dengan pantas, dan Harith Iskandar serta-merta melepaskannya. Ia adalah kemenangan kedua. Namun, kali ini reaksi orang ramai berbeza. Keraguan dan kewaspadaan lebih besar daripada kejutan. Ini karena tekniknya terlalu sempurna. Tunggu, Maya tiba-tiba mengangkat tangan dan menghentikan pertandingan. Ekspresinya seolah-olah dia perlu membuat keputusan penting sebelum lawan ketiga muncul. Saya perlukan mesyuarat kecemasan dengan ketua-ketua wanita. Pengumumannya menyebabkan riuh rendah di kalangan orang ramai. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mengadakan mesyuarat di tengah-tengah ujian bermakna ada masalah serius. Maya masuk ke dalam pondok kecil bersama ketua-ketua wanita lain. Lelaki dilarang masuk, dan Harith Iskandar ditinggalkan sendirian di dataran. Penduduk Puak memerhatikannya dari jauh dan berbisik-bisik, lelaki itu. Orang biasa tidak mungkin menggunakan teknik seperti itu, mungkin dia menipu kita. Pandangan curiga tertumpu kepada Harith Iskandar. Dia tiba-tiba berasa tidak selesa dan ingin mengelak pandangan orang di sekeliling. Di dalam pondok, perbincangan sengit sedang berlaku. Ini pelik, Ibu, kata Ayla kepada Maya. Dia kata dia pelancong biasa, tapi bagaimana orang yang mempunyai kemahiran seperti itu boleh tersesat? Ketua-ketua lain juga mengangguk. Walaupun menjejak itu munasabah, teknik pertarungan sama sekali berbeza dimensi. Terutama teknik kuncian sendi seperti itu mustahil tanpa latihan profesional. Keraguan semakin bertukar menjadi keyakinan. Maya menghela nafas panjang. Dia seorang pahlawan. Malah seorang yang berkaliber tinggi. Kata-katanya membuat semua wanita tegang. Masalahnya ialah mengapa dia menyembunyikan identitinya. Ini karena jika dia hanya seorang pelancong biasa, tiada sebab untuk berbuat demikian. Wajah Ayla menunjukkan emosi kompleks. Penyesalan karena dia mula-mula mengeyek dan mempermainkan lelaki itu, bercampur dengan rasa marah karena ditipu. Sementara itu, Harith Iskandar, yang ditinggalkan sendirian di dataran, mendekati kanak-kanak Puak itu untuk mengelakkan situasi yang janggal. Kanak-kanak itu pada mulanya berhati-hati, tetapi setelah Harith Iskandar tersenyum mesra kepada mereka, mereka segera membuka hati. Pak Cik memang kuat, kata seorang kanak-kanak dengan mata bersinar. Abang saya pun tak pernah kalahkan Abang Cakar Serigala.
Hati Harith Iskandar terasa lega dengan reaksi jujur kanak-kanak itu. Salah seorang kanak-kanak membawa alat permainan papan. "Pacik boleh main ini?" Sebaik sahaja dia melihat dadu dan papan itu, mata Harith membesar. "Oh, permainan ini ada di Malaysia juga," katanya. Kanak-kanak itu bertanya dengan heran, "Betul ke? Kenapa ada yang sama? Ini namanya congkak." Harith mula menjelaskan cara bermain congkak, dan didapati peraturannya hampir sama. Orang dewasa di sekeliling turut mendekat satu persatu, menunjukkan minat pada kebetulan aneh ini. Sungguh pelik, kenapa ada permainan yang sama di tempat yang begitu jauh? Seorang lelaki tua memberitahu fakta yang lebih mengejutkan. "Alat musik kami pun sama. Dan ada juga permainan yang serupa dengan catur atau go. Saya dengar itu juga sama dengan Malaysia." Harith Iskandar semakin hairan. Hakikat bahwa terdapat begitu banyak persamaan tidak dapat dijelaskan dengan kebetulan semata-mata. Namun, masa gembira itu hanya seketika. Apabila dia melihat ketua-ketua wanita keluar dari pondok, Harith Iskandar terpaksa berasa gemetar lagi. Ini karena ekspresi mereka tidak normal. Terutama pandangan mata Ayla mengandungi ketajaman yang sama sekali berbeza daripada sebelumnya. Seolah-olah dia telah melihat identiti sebenar Harith, pandangan matanya penuh dengan keraguan. Maya juga sama. Pandangan matanya terhadap Harith Iskandar kini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, tetapi mengandungi kewaspadaan dan niat untuk menyelidik. "Ada satu perkara yang ingin saya sahkan sebelum meneruskan ujian." Suara Maya jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Harith Iskandar secara nalurinya merasakan bahwa dia berada di ambang pendedahan besar. Perasaan cemas bahwa identiti yang telah disembunyikannya akan terbongkar, menghampirinya. Ayla melangkah setapak ke hadapan dan melemparkan soalan tajam. "Kamu benar-benar hanya pelancong yang sesat." Soalan tajam Ayla bergema di dataran, dan pandangan semua orang tertumpu kepada Harith Iskandar. Dia terdiam seketika. Identitinya yang telah disembunyikan kini berisiko terbongkar. Namun, situasinya sudah tidak dapat diubah lagi. Pandangan mata penduduk Puak kini bukan lagi rasa ingin tahu, tetapi hanya penuh dengan keraguan dan kewaspadaan. "Saya benar-benar hanya seorang pengembara," jawaban Harith Iskandar kurang meyakinkan. Ini karena kemahiran yang ditunjukkannya terlalu profesional. Maya melangkah setapak ke hadapan. "Jangan menipu, kemahiran yang kamu tunjukkan bukan tahap yang boleh dilakukan oleh orang biasa." Suaranya mengandungi keyakinan, pengalaman panjangnya telah memberinya keyakinan tentang identiti Harith Iskandar. Terutama teknik kuncian sendi seperti itu adalah mustahil tanpa latihan ketenteraan. Orang di sekeliling mengangguk setuju, mereka juga bersetuju dengan penilaian Maya. "Kamu akan tahu jika kamu bertarung dengan lawan terakhir." Maya membuat pengumuman penting. "Panggil Sayap Helang." Sebaik sahaja nama itu disebut, kedengaran jeritan kagum di kalangan orang ramai. Ini karena Sayap Helang adalah pahlawan terkuat dalam Puak itu. Dalam 10 tahun yang lalu, tiada seorang pun yang pernah mengalahkannya. Malah pahlawan-pahlawan muda yang tangkas pun tidak setanding dengannya. Jika Harith Iskandar benar-benar pelancong biasa, kebenaran akan terbongkar dalam pertarungan dengan Sayap Helang. Apabila Sayap Helang muncul, suasana dataran berubah sepenuhnya. Berusia pertengahan 30-an, dia mempunyai tubuh besar dan berotot, tetapi yang paling mengagumkan adalah pandangan matanya. Ia tajam dan fokus seperti helang sebenar. Dia merenung Harith Iskandar seketika, kemudian mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. "Menarik, nampaknya sudah lama saya tidak berdepan dengan lawan yang setanding," kata-katanya penuh dengan keyakinan. Ini karena rekod pertarungannya sebelum ini menyokong keyakinan itu. Apabila pertarungan bermula, Sayap Helang menunjukkan pendekatan yang sama sekali berbeza daripada lawan sebelumnya.
Dia tidak melompat dengan tergesa-gesa, tetapi perlahan-lahan merapatkan jarak. Gerakannya benar-benar sabar dan tepat seperti helang yang mengintai mangsanya. Harith Iskandar juga secara nalurinya merasakan keupayaan lawan dan tidak dapat mengelak daripada berasa gemetar. Dia tahu sekali pandang bahwa ini adalah lawan paling berbahaya yang pernah dihadapinya. Apabila pertembungan pertama berlaku, Harith Iskandar mula terdesak. Serangan sayap helang kuat namun tepat. Pukulan dan tendangan datang berturut-turut, dan Harith Iskandar hanya mampu mengelak. Beberapa kali serangan mengena, dan dia benar-benar merasakan risiko kecederaan. Orang ramai berpuas hati dengan situasi yang berlaku seperti yang dijangka, memang sayap helang. Sekarang identiti orang luar itu akan terbongkar. Ayla juga memerhati pertarungan itu dengan ekspresi kompleks. Sayap helang melepaskan serangan bertubi-tubi yang kuat, dan Harith Iskandar berjaya menangkisnya dengan lengannya. Namun, dengan impak itu, dia ditolak beberapa langkah ke belakang. Ini akan berakhir. Sayap helang melompat untuk melancarkan pukulan terakhir. Tepat pada saat tangan kanannya terbang ke arah wajah Harith Iskandar, badan Harith Iskandar bertindak secara naluri. Tanpa berpikir, badannya bergerak terlebih dahulu. Sambil mengelak tumbukan lawan ke sisi, dia coba melakukan serangan balas pada masa yang sama. Pada saat itu, gerakan Harith Iskandar berubah sepenuhnya. Teknik yang berbeza dimensi daripada yang pernah ditunjukkannya sebelum ini meletus. Serangan jarak dekat menggunakan siku, tendangan lutut, dan sapuan kaki untuk menghilangkan keseimbangan lawan, semuanya berlaku berturut-turut. Ini adalah CQC, atau Close Quarters Combat. Ini adalah teknik pertarungan tahap tertinggi yang dipelajari dalam pasukan tentara. Sayap helang tidak mempunyai ruang untuk bertindak balas terhadap perubahan mendadak itu dan mula menerima serangan bertubi-tubi. Serangan Harith Iskandar tepat dan mematikan. Pukulan yang mengena tepat pada titik penting lawan masuk berturut-turut. Sayap helang coba menyerang balas, tetapi Harith Iskandar berjaya menyekat serangannya dengan sempurna sambil melancarkan serangan balas pada masa yang sama. Ini bukan lagi pertarungan, tetapi penindasan sebelah pihak. Dalam beberapa menit sahaja, pahlawan terbaik puak itu telah dikalahkan sepenuhnya. Dataran itu menjadi sunyi sepi seperti mati. Tiada siapa yang menyangka hasil seperti itu. Ia adalah saat terakhir. Apabila Harith Iskandar melancarkan pukulan tepat ke leher sayap helang jatuh ke tanah tidak sedarkan diri. Ia adalah kemenangan yang sempurna. Namun, kemenangan itu terlalu berat sebelah dan profesional sehingga menimbulkan ketakutan. Ini karena teknik yang ditunjukkan oleh Harith Iskandar jelas merupakan tahap yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang menerima latihan ketenteraan. Semua penduduk puak terkejut dan terdiam. Siapa kamu sebenarnya? Suara Maya bergema di dataran. Situasi itu tidak lagi membolehkannya menyembunyikan atau menipu. Pandangan semua orang tertumpu kepada Harith Iskandar, dan pandangan mata mereka bercampur dengan rasa kagum dan ketakutan. Harith Iskandar menghela nafas panjang, masanya telah tiba untuk mendedahkan masa lalu yang telah coba disembunyikannya. Saya adalah anggota pasukan operasi khas Malaysia. Apabila pengakuannya jatuh ke dataran, segalanya serta-merta menjadi sunyi. Pasukan operasi khas. Suara Ayla mengandungi rasa tidak percaya. Dia terkejut dengan hakikat bahwa lawan yang telah diabaikan dan diejeknya adalah dari pasukan khas terbaik Malaysia. Saya berkhidmat selama 8 tahun dan menguasai teknik kelangsungan hidup dan pertarungan. Apabila Harith Iskandar memberi penjelasan tambahan, ekspresi penduduk puak berubah sepenuhnya. Kini bukan lagi keraguan, tetapi penuh dengan rasa kagum. Ini karena mereka juga tahu sedikit sebanyak tentang kewujudan pasukan operasi khas Malaysia. Maya sekali lagi melihat Harith Iskandar dengan lebih teliti. Jadi,
Kamu menipu sejak awal. Bukan pelancong biasa, tetapi seorang pahlawan profesional. Kata-katanya bercampur dengan rasa dikhianati dan juga rasa hormat. Ini karena kemahiran yang ditunjukkan oleh Harith Iskandar terlalu cemerlang. Mengapa kamu menyembunyikannya? Jika kamu mendedahkan identiti kamu sejak awal, kamu tidak perlu menjalani ujian seperti ini. Harith Iskandar tersenyum pahit mendengar soalan Maya. Saya hanya ingin melancong seperti biasa. Jawaban Harith Iskandar ringkas, tetapi benar. Selepas bersara, pandangan orang terhadap saya sebagai anggota pasukan operasi khas adalah beban. Sekali ini, saya ingin dilayan seperti orang biasa. Penduduk Puak mengangguk mendengar pengakuannya yang jujur. Mereka memahami kesunyian dan beban yang dirasai oleh orang yang mempunyai kebolehan istimewa. Ekspresi Ayla juga berubah kompleks. Suasana dataran berubah sepenuhnya. Sikap mengejek dan mengabaikan awal telah hilang sama sekali, digantikan dengan rasa hormat dan kagum. Pahlawan-pahlawan muda memandang Harith Iskandar dan meluahkan kata-kata kagum, memang pasukan operasi khas. Dengan kemahiran itu, kamu pasti dapat melindungi Puak kami. Malah kanak-kanak mula memandang Harith Iskandar seperti seorang wira. Namun, Harith Iskandar sendiri nampaknya berasa beban dengan perhatian seperti ini. Ayla perlahan-lahan mendekati Harith Iskandar. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan maaf. Saya benar-benar bodoh, pengakuannya mengandungi keikhlasan. Saya mengabaikan dan mengejek kamu sejak awal, tetapi ternyata kamu jauh lebih hebat daripada saya. Harith Iskandar menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya juga tidak jujur sejak awal. Suasana di antara mereka telah berubah sepenuhnya daripada sebelumnya. Kini terasa ada rasa hormat dan pertimbangan antara satu sama lain. Maya membuat pengumuman terakhir. Kamu telah lulus semua ujian. Dengan ini, kamu layak diakui sebagai pahlawan Puak kami. Penduduk Puak bersorak mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Harith Iskandar kompleks. Ini karena yang diinginkannya bukan sekadar diakui. Dia masih ingin hidup sebagai orang biasa. Namun, memandangkan identitinya sudah terbongkar, nampaknya sukar untuk kembali seperti dahulu. Penduduk Puak mengelilingi Harith Iskandar dan meraikannya. Terutama pahlawan-pahlawan muda ingin belajar lebih banyak daripadanya. Bagaimana latihan pasukan operasi khas? Bolehkah kamu melakukan seni pertarungan lain? Soalan-soalan membanjiri, tetapi Harith Iskandar masih berasa kekok. Pengembaraan biasa yang diinginkannya nampaknya sudah berakhir. Namun, di satu pihak, hatinya turut berasa hangat dengan sambutan ikhlas dari penduduk Puak ini. Terutama dia dapat merasakan emosi yang sama sekali berbeza dari pandangan mata Ayla terhadapnya. Setelah identitinya sebagai anggota pasukan operasi khas terbongkar, sikap penduduk Puak terhadap Harith Iskandar telah berubah sepenuhnya. Namun, masih ada ujian keempat yang menanti. Maya memandang Harith Iskandar dan tersenyum penuh makna. Ujian terakhir adalah ujian kebijaksanaan. Hanya dengan kekuatan fisikal, seseorang tidak boleh menjadi pemimpin sejati. Penduduk Puak mengangguk mendengar kata-katanya. Falsafah mereka ialah, tidak kira betapa hebatnya seorang pahlawan, tanpa kebijaksanaan, dia tidak dapat memimpin Puak. Harith Iskandar merasakan rasa ingin tahu terhadap ujian terakhir, bercampur dengan sedikit kegelisahan. Sila selesaikan masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh Puak kami, penjelasan Maya bermula, dan suasana dataran tiba-tiba menjadi berat. Ini karena ia adalah masalah dimensi yang sama sekali berbeza daripada ujian sebelumnya. Sebenarnya, Puak kami kini menghadapi krisis kelangsungan hidup, pengakuannya mengejutkan Harith Iskandar. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Puak yang kelihatan aman ini mempunyai masalah yang begitu serius. Ekspresi penduduk Puak juga menjadi gelap.
Masalah-masalah yang selama ini tersembunyi mula muncul ke permukaan. Maya mula menjelaskan situasi yang spesifik. Sebuah syarikat pembinaan besar di kawasan ini sedang coba membina sebuah resort berhampiran tanah suci kami. Mereka sudah mendapat kebenaran daripada kerajaan. Suaranya memancarkan rasa putus asa yang mendalam. Tanah suci Puak bukan sekadar tanah, tetapi tempat yang berkait rapat dengan identiti mereka. Ia juga merupakan tempat di mana nenek moyang mereka tidur selama beratus-ratus tahun. Kami sedang meneruskan litigasi di mahkamah, tetapi situasinya tidak menguntungkan. Pihak lawan mempunyai modal yang besar, dan kami kekurangan uang untuk mengupah peguam. Masalah yang lebih serius adalah konflik dalaman Puak. Sesetengah penduduk Puak mendesak agar menerima tawaran pemaju. Penjelasan Ayla membuat Harith Iskandar menyadari kerumitan situasi, bukan hanya ada bahaya dari luar, tetapi juga perpecahan pendapat di dalam. Semakin ramai orang yang ingin mengambil uang pampasan dan berpindah ke tempat lain karena kehidupan yang sukar, generasi muda lebih ramai yang mempunyai pemikiran seperti ini. Mereka cenderung mengutamakan keuntungan praktikal daripada tradisi. Namun, kami mesti melindungi tanah ini, suara Maya mengandungi keazaman yang kuat. Tetapi kami tidak tahu bagaimana. Dari segi undang-undang dan ekonomi, kami terlalu lemah. Mendengar pengakuannya, Harith Iskandar menyadari keseriusan masalah ini. Ini bukan sekadar pertikaian tanah, tetapi masalah kelangsungan hidup satu bangsa. Semua penduduk Puak menunggu reaksi Harith Iskandar. Mereka ingin tahu penyelesaian apa yang akan ditawarkan oleh orang luar ini. Harith Iskandar terdiam seketika, termenung. Masalah itu lebih kompleks daripada yang disangkakan. Pertikaian undang-undang, tekanan ekonomi, konflik dalaman, beberapa masalah saling berkait. Namun, dia mula menganalisis situasi satu persatu. Pertama, kita mesti mengesahkan sama ada kebenaran kerajaan yang diterima oleh pemaju itu benar-benar sah. Maya menunjukkan minat pada cadangan pertamanya. Pembangunan tanah suci di kawasan perlindungan pribumi memerlukan prosedur khas, dan saya ragu sama ada prosedur itu telah diikuti dengan betul, kata Harith Iskandar dengan yakin. Dan masalah konflik dalaman Puak, saya pikir kita boleh menyelesaikannya dengan menawarkan alternatif ekonomi. Harith Iskandar meneruskan penjelasan. Ada cara untuk menjana pendapatan pelancongan sambil melindungi tanah suci. Seperti program pengalaman budaya, penjualan kraft tangan tradisional, eko-pelancongan. Cadangannya konkret dan realistik. Penduduk Puak mula mendengar dengan lebih minat. Yang paling penting adalah menggunakan media. Kita mesti menyebarkan secara meluas fakta bahwa syarikat besar coba memusnahkan tanah suci pribumi. Mendengar hujah dan penyelesaian Harith Iskandar, penduduk Puak bersorak, sungguh wawasan yang menakjubkan. Kami tidak pernah terfikir ada cara seperti ini, terutama generasi muda menunjukkan minat yang besar terhadap cadangannya. Mereka merasakan harapan dalam kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sambil melindungi tradisi. Maya juga menunjukkan ekspresi puas. Memang orang yang bijak, ini sudah cukup untuk lulus ujian kebijaksanaan. Namun, pandangan matanya bercampur dengan emosi yang berbeza. Pada saat itu, Ayla tiba-tiba melangkah ke hadapan. Ekspresinya serius, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya akui. Kata-kata Ayla membuat dataran menjadi senyap. Semua orang menumpukan pandangan kepadanya. Sejak awal, saya menguji kamu. Apabila pengakuannya jatuh, wajah Harith Iskandar menjadi tegang. Ini karena dia secara nalurinya tahu maksudnya. Ini bermakna segala-galanya sebelum ini bukanlah kebetulan. Apa maksud kamu? Jelaskan. Suara Harith Iskandar bercampur dengan kekeliruan dan sedikit kemarahan. Ayla, dengan ekspresi penuh rasa bersalah, mula mendedahkan kebenaran.
Kami telah mencari pakar yang boleh menyelesaikan masalah ini selama beberapa bulan, tetapi kami tidak mempunyai kenalan atau uang. Mendengar kata-katanya, Harith Iskandar semakin tidak selesa. Perasaan bahwa dia telah ditipu semakin kuat. Maya menyambung kata-kata Ayla. Sedang kami mencari, kamu masuk ke wilayah kami. Kerusakan GPS juga bukan kebetulan. Pengakuannya mengejutkan Harith Iskandar. Kami sengaja menyekat isyarat, kami memancing kamu untuk datang ke puak kami. Harith Iskandar terdiam dengan hakikat bahwa segalanya telah dirancang. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu sepenuhnya. Ayla mencabar, kamu juga telah dirancang awal. Maya meneruskan penjelasan, kami ingin menguji kebolehan kamu. Jika kamu benar-benar orang yang hebat, kami ingin meminta kamu membantu puak kami. Kemarahan Harith Iskandar semakin memuncak mendengar kata-katanya. Dia tidak dapat menerima hakikat bahwa dia telah dipergunakan. Terutama hakikat bahwa kamu adalah dari pasukan operasi khas adalah sempurna. Kamu adalah orang yang mempunyai kebolehan dan pengalaman untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti ini. Harith Iskandar bangun dari tempat duduknya. Wajahnya bengkok dengan kemarahan. Jadi, kamu mempergunakan saya sejak awal. Suaranya dingin dan tajam. Kepercayaan yang telah dirasainya terhadap penduduk puak serta Merta hilang. Semua ujian yang saya alami, puak ini semua telah merancangnya. Kemarahan Harith Iskandar adalah wajar. Ini karena adalah perkara biasa untuk merasakan bahwa niat baiknya telah dipergunakan. Ayla bergegas coba menjelaskan. Tidak, pada mulanya memang begitu, tetapi... Namun Harith Iskandar tidak ingin mendengar kata-katanya. Sungguh mengecewakan. Saya ingin membantu dengan ikhlas, tetapi ternyata saya telah dipergunakan. Dia mengangkat beg galasnya dan bersedia untuk pergi. Saya tidak suka menipu orang seperti ini. Kekecewaan Harith Iskandar telah melampaui kemarahan dan bertukar menjadi luka yang mendalam. Penduduk puak menjadi panik. Jika Harith Iskandar pergi, masalah mereka tidak akan dapat diselesaikan. Namun, yang lebih penting ialah mereka benar-benar menyadari bahwa mereka telah salah. Tunggu. Ayla coba menahan Harith Iskandar, tetapi dia sudah bertekad. Saya juga menipu, jadi kita impas. Kata-kata terakhir Harith Iskandar mengandungi kekecewaan yang mendalam. Suasana menunjukkan bahwa dia benar-benar akan pergi. Maya berkata akhirnya, kami salah, tetapi tolong fahami situasi putus asa puak kami. Namun, Harith Iskandar tidak menoleh. Dalam situasi di mana kepercayaan telah musnah, sebarang penjelasan adalah sia-sia. Penduduk puak yang ditinggalkan di dataran semuanya diselubungi kesedihan. Mereka menyadari bahwa rancangan mereka telah menyebabkan satu-satunya harapan mereka hampir hilang. Air mata bertakung di mata Ayla. Ini karena rasa bersalah bahwa tindakannya telah merosakkan segala-galanya. Sebaik sahaja Harith Iskandar hendak meninggalkan dataran, suara Ayla yang penuh tangisan menahannya. Tunggu, tolong, suaranya bergetar. Ia sama sekali berbeza daripada sikapnya yang tegas dan yakin sebelum ini. Kami juga tidak mempunyai pilihan. Pengakuan Ayla mengandungi rasa putus asa yang mendalam. Harith Iskandar berhenti melangkah, tetapi masih tidak menoleh. Kemarahannya tidak mudah reda, namun, suara Ayla yang penuh kesungguhan itu seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang lain. Ayla dengan suara bergetar mula mendedahkan masa lalunya. 5 tahun lalu, perkara serupa pernah berlaku. Pada masa itu, seorang peguam kulit putih muncul dan berkata dia akan membantu kami. Mendengar kata-katanya, ekspresi penduduk puak menjadi gelap. Pasti itu adalah memori yang tidak menyenangkan. Orang itu sangat baik. Dia berkata dia akan menyediakan perkhidmatan undang-undang secara percuma demi kepentingan puak kami. Mata Ayla penuh dengan rasa bersalah terhadap dirinya yang naif pada masa itu. Harith Iskandar masih membelakangi, tetapi dia mendengar ceritanya.
Namun, tujuan sebenar peguam itu adalah lain. Suara Ayla semakin putus asa. Dia bersekongkol dengan pemaju dan mencuri maklumat pemilikan tanah kami. Tanpa pengetahuan kami, dia memanipulasi dokumen dan coba menyerahkan sebahagian tanah Puak dengan harga yang sangat rendah. Pengakuannya membuat Harith Iskandar terkejut sedikit. Dia dapat mengagak betapa besarnya pengkhianatan yang dialami oleh Ayla. Mujur kami berjaya menemuinya pada saat terakhir dan menghalangnya, tetapi kami mengalami luka yang besar akibat kejadian itu. Maya menyambung kata-kata Ayla. Sejak itu, Ayla menjadi sangat tidak percaya terhadap orang luar, terutama terhadap lelaki yang mendekatinya. Mendengar penjelasannya, Harith Iskandar mula memahami sebab mengapa Ayla pada mulanya mengabaikan dan mengejeknya. Ia bukan sekadar keangkuhan, tetapi disebabkan luka masa lalu. Peguam itu juga pada mulanya mendekati Ayla dengan mesra dan mendapatkan kepercayaannya. Itulah sebabnya Ayla menjadi lebih berhati-hati terhadap lelaki luar. Ayla meneruskan sambil menangis. Jadi, apabila kamu muncul, saya pikir kamu juga penipu lain. Mungkin seseorang yang coba mempergunakan kami untuk mendapatkan sesuatu. Pengakuannya mengandungi keikhlasan. Itulah sebabnya saya sengaja melayan kamu dengan lebih menghina. Saya berharap kamu akan berputus asa dan pulang. Harith Iskandar akhirnya perlahan-lahan menoleh. Melihat air mata mengalir di wajah Ayla, kemarahannya mula reda sedikit demi sedikit. Namun, pengakuan Ayla tidak berakhir di situ. Namun, setelah menghabiskan masa dengan kamu, hati saya mula berubah. Suaranya kini bercampur dengan emosi yang berbeza. Dia merasakan rasa malu, bercampur dengan getaran seolah-olah ingin mengakui sesuatu. Pada mulanya, saya benar-benar coba menguji kamu. Coba membongkar identiti kamu dan menghalau kamu. Ayla teragak-agak seketika, kemudian meneruskan dengan kata-kata yang lebih penting, tetapi, melihat keikhlasan yang kamu tunjuk, hati saya mula bergolak. Pengakuan Ayla seterusnya lebih mengejutkan Harith Iskandar. Sebenarnya, saya tertarik kepada kamu. Wajahnya merah padam, mengaku perasaan pribadi seperti itu di hadapan seluruh Puak memerlukan keberanian yang besar. Melihat kamu bermain dengan kanak-kanak, melihat kamu menunjukkan minat terhadap budaya kami, dan yang paling penting, melihat kamu berinteraksi dengan kami dengan ikhlas. Ayla berhenti seketika, kemudian meneruskan. Buat pertama kali dalam 5 tahun, saya berasa ingin mempercayai orang luar. Ekspresi Harith Iskandar menjadi kompleks. Kemarahan dan kekecewaan masih ada, tetapi hatinya mula tergerak dengan pengakuan jujur Ayla. Itu tidak bermakna perbuatan kamu menipu saya dibenarkan. Suaranya masih dingin, tetapi lebih lembut daripada sebelumnya. Ayla mengangguk, betul, tiada alasan. Tetapi pada akhirnya, ia benar-benar ikhlas, kata-katanya mengandungi kesungguhan. Maya mendekati Harith Iskandar. Kami salah, tetapi tolong fahami, kami benar-benar memerlukan orang seperti kamu. Penduduk Puak lain juga mengangguk mendengar kata-katanya. Setelah mendengar penyelesaian yang kamu cadangkan, kami yakin kamu adalah satu-satunya harapan yang boleh menyelamatkan Puak kami. Pandangan mata penduduk Puak yang penuh kesungguhan tertumpu kepada Harith Iskandar. Namun, dia masih belum dapat membuat keputusan. Pada saat itu, Harith Iskandar menghela nafas panjang dan membuka mulutnya. Sebenarnya, saya juga ada sesuatu yang disembunyikan. Semua orang memberi perhatian pada pengakuannya. Ayah saya pernah menjadi ahli perniagaan yang terpalit skandal di Malaysia. Pengakuan yang tidak disangka-sangka itu mengejutkan penduduk Puak. Sejak kecil, saya hidup diabaikan dalam masyarakat. Suara Harith Iskandar memancarkan kesakitan yang telah lama disembunyikan. Itulah sebabnya saya tidak dapat menganggap situasi kamu sebagai masalah orang lain, kata Harith Iskandar sambil mengenang masa kecilnya. Selepas ayah saya keluar dari dunia itu,
dia masih mengalami diskriminasi yang tidak terkira dalam proses menyesuaikan diri dengan masyarakat. Apabila mencari pekerjaan, apabila mencari rumah, dia sentiasa dipandang dengan curiga. Mendengar ceritanya, ekspresi penduduk Puak menjadi serius. Mereka menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sama. Saya juga ketika kecil diejek oleh rakan-rakan sebagai anak penjenayah. Saya tahu perasaan dipandang rendah karena asal-usul saya, walaupun saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itulah sebabnya saya menyertai pasukan operasi khas, karena saya ingin diterima oleh masyarakat Malaysia. Pengakuan Harith Iskandar berterusan. Saya ingin mempunyai kemahiran yang tidak boleh diabaikan oleh sesiapapun. Namun, selepas bersara, masih ada kekosongan yang tinggal. Pandangan mata Ayla berubah mendengar kata-katanya. Dia memahami bahwa Harith Iskandar juga adalah manusia seperti dirinya. Itulah sebabnya saya memulakan pengembaraan ini, untuk mencari siapa diri saya sebenarnya, dan apa yang saya inginkan. Harith Iskandar memandang Ayla dan berkata, "Mendengar cerita kamu, saya teringat ayah saya. Betapa sukarnya dia berjuang untuk melindungi identiti dan asasnya." Suaranya mengandungi simpati yang mendalam. Saya tahu sangat perasaan dipandang rendah dan didiskriminasi karena latar belakang saya. Oleh itu, saya tidak boleh meninggalkan kamu begitu sahaja. Harapan muncul di mata Ayla mendengar pengakuan Harith Iskandar. Harapan muncul di mata Ayla mendengar pengakuan Harith Iskandar. Ini karena dia merasakan bahwa hati lelaki itu mula berubah. Walaupun pada mulanya saya berasa ditipu, saya memahami situasi mendesak kamu. Harith Iskandar membuat kesimpulan terakhir. Dan yang paling penting, saya merasakan keikhlasan yang kamu tunjukkan. Penduduk Puak menghela nafas lega mendengar kata-katanya. Terutama setelah mendengar pengakuan Ayla, saya merasakan bahwa saya telah menilai terlalu terburu-buru. Senyuman tipis muncul di wajah Ayla. Ini karena dia merasakan bahwa Harith Iskandar memahaminya. Saya juga sukar mempercayai orang karena luka masa lalu, kata Harith Iskandar sambil mendekati Ayla. Dalam hal itu, kita nampaknya serupa. Walaupun kita terluka karena sebab yang berbeza, kita akhirnya mempunyai kesakitan yang sama. Ayla mengangguk. Dia merasakan persamaan aneh yang terbentuk antara dirinya dan Harith Iskandar. Mulai sekarang, marilah kita jujur antara satu sama lain. Jangan menipu atau menyembunyikan apa-apa lagi. Maya memandang mereka berdua dengan ekspresi puas. Memang gerak hati saya betul. Kamu adalah orang yang kami perlukan. Harith Iskandar tersenyum mendengar kata-katanya. Saya pasti akan membantu kamu. Saya pasti akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Penduduk Puak bersorak mendengar ikrar Harith Iskandar. Akhirnya, cahaya harapan mula kelihatan. Ayla menitiskan air mata dengan gembira. Selain daripada perasaan lega bahwa keikhlasannya telah disampaikan, perasaannya terhadap Harith Iskandar semakin mendalam. Setelah perdamaian dicapai, Harith Iskandar segera mula menangani masalah Puak itu. Dia mula merangkap pelan tindakan konkret bersama Maya, Ayla, dan ketua-ketua Puak lain. Pertama, kita mesti meneliti dengan tepat dokumen kebenaran yang diterima oleh pemaju. Pendekatan sistematik Harith Iskandar mengagumkan penduduk Puak. Seterusnya, kita mesti menyebarkan masalah ini melalui media dan mendapatkan sokongan daripada pertubuhan masyarakat sivil. Rancangannya bukan sekadar tindakan undang-undang, tetapi strategi komprehensif yang merangkumi kempen awam. Penduduk Puak mula merasakan harapan sebenar buat kali pertama. Seminggu kemudian, rancangan Harith Iskandar dilaksanakan sepenuhnya. Dia menggunakan pendekatan unik yang menggabungkan kebijaksanaan tradisional Puak dengan pengetahuannya yang modern. Hasil analisis dokumen tanah lama yang dimiliki oleh ketua-ketua Puak,
dan dokumen kebenaran pemaju, dia menemui kecacatan besar. Kebenaran ini tidak sah, kata Harith Iskandar dengan yakin sambil mengangkat dokumen. Ia tidak mempunyai kekuatan undang-undang karena pemaju mendapatkan kebenaran tanpa persetujuan Puak. Penduduk Puak bersorak, tetapi ia belum berakhir. Di meja rundingan terakhir dengan pemaju, Harith Iskandar menunjukkan penampilan yang menakjubkan. Peguam-peguam pihak lawan coba menekan dengan istilah undang-undang yang rumit, tetapi dia bertindak balas tanpa sedikit pun kekok. Menurut Akta Kebebasan Beragama Pribumi Amerika Seksien 3, dan seperti yang dinyatakan dalam Akta Perlindungan Warisan Budaya Seksien 15, peguam-peguam pihak lawan terdiam mendengar pengetahuan undang-undang yang tepat keluar dari mulutnya. Mereka berasa seolah-olah sedang bercakap dengan peguam profesional. Ayla tidak dapat menahan diri daripada terkejut melihat sisi lain Harith Iskandar. Tunggu, kamu. Salah seorang peguam pihak lawan bertanya dengan ekspresi curiga. Harith Iskandar tersenyum dan mengeluarkan sesuatu dari beg kerjanya. Ia adalah sijil peguam. Iya, betul. Saya juga seorang peguam. Pengakuannya membuat meja rundingan serta-merta menjadi senyap. Pihak pemaju berdepan dengan situasi yang sama sekali tidak dijangka. Seorang anggota pasukan operasi khas dan juga peguam. Pihak lawan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Harith Iskandar menjelaskan dengan tenang, saya kemudian lulus peperiksaan peguam. Tetapi, saya menyadari bahwa bekerja di firma guaman bukanlah jalan saya. Kini, kuasa tawar-menawar telah berubah sepenuhnya. Pemaju menyangka mereka berdepan dengan penduduk pribumi yang mudah dikendalikan. Tetapi sebenarnya mereka berdepan dengan seorang peguam yang juga bekas anggota pasukan operasi khas. Harith Iskandar secara berturut-turut menunjukkan kecacatan undang-undang pemaju. Prosedur penilaian alam sekitar tidak melibatkan pendapat Puak, dan tinjauan penanda budaya juga tidak betul. Tunjuknya tepat dan tajam. Yang paling penting, kamu melanggar perjanjian pengiktirafan kedaulatan Puak Pribumi Persekutuan. Peguam-peguam pemaju semakin terdesak. Rundingan berakhir dengan kemenangan mutlak. Pemaju bersetuju untuk menarik balik semua rancangan pembangunan dan membayar pampasan yang besar kepada Puak. Malah, mereka mencadangkan perkongsian perniagaan pelancongan mesra alam yang boleh bekerja sama dengan Puak. Tidak percaya. Ayla menjerit gembira sambil menangis. Kita benar-benar menang. Penduduk Puak bersorak, situasi yang putus asa telah bertukar menjadi kemenangan mutlak. Maya memandang Harith Iskandar dengan pandangan penuh rasa syukur. Pada petang hari mereka kembali ke Puak, sebuah perayaan besar diadakan. Semua penduduk Puak berkumpul dan meraihkan kemenangan Harith Iskandar. Tarian tradisional bermula di sekitar unggun api yang besar, dan bunyi gendang bergema di langit malam. Dengan ini, kamu benar-benar menjadi penyelamat Puak kami, kata Maya sambil berdiri di hadapan Harith Iskandar. Di tangannya terdapat hiasan bulu helang yang cantik, ini melambangkan penghormatan tertinggi Puak kami. Penduduk Puak berkerumun, memerhati upacara itu. Kami mengiktiraf kamu sebagai ahli rasmi Puak kami. Maya memakaikan bulu helang itu di kepala Harith Iskandar. Ini adalah penghormatan tertinggi yang sama sekali tidak akan diberikan kepada orang luar. Mulai sekarang, kamu adalah saudara kami dan pelindung kami. Penduduk Puak bersorak serentak. Harith Iskandar terdiam karena terharu. Dia seolah-olah telah menemui rasa kekitaan dan pengiktirafan sejati yang telah lama dicarinya di sini. Ia adalah perasaan istimewa yang tidak pernah dirasainya sebagai anggota pasukan operasi khas maupun sebagai peguam. Apabila perayaan mencapai kemuncaknya, Ayla mendekati Harith Iskandar. Dia memakai pakaian tradisional dengan cantik dan penampilannya sangat menawan. Kali ini, saya benar-benar akan bertanya. Suara Ayla bergetar. Namun, getaran itu bukan karena ketakutan, tetapi karena teruja.
Adakah kamu benar-benar akan menjadi sebahagian daripada puak kami? Dan dia, setelah teragak-agak seketika, mengumpul keberanian dan berkata, dan adakah kamu akan memulakan kehidupan baru bersama saya? Penduduk puak menahan nafas memerhati lamaran Ayla. Harith Iskandar memegang tangan Ayla dan tersenyum, tentu saja, ini adalah rumah sebenar yang telah lama saya cari. Penduduk puak menjerit gembira dengan jawabannya. Perayaan berterusan sehingga subuh, dan semua orang diselubungi kebahagiaan. Harith Iskandar buat pertama kali merasakan kedamaian sejati. Beban dan tanggung jawab yang dirasainya sebagai anggota pasukan operasi khas, dan kekosongan yang dirasainya sebagai peguam, semuanya hilang. Di sini, dia hanya Harith Iskandar yang menemui kebahagiaan biasa bersama orang yang dicintai. Setahun kemudian, kehidupan Harith Iskandar telah berubah sepenuhnya. Dia berulang-alik antara Malaysia dan Amerika, berperanan sebagai penasihat undang-undang puak itu. Dia juga terlibat dalam aktiviti perlindungan hak puak-puak pribumi lain. Kisah seorang peguam bekas anggota pasukan operasi khas Malaysia yang menyelamatkan sebuah puak pribumi Amerika tersebar luas melalui media dan menjadi topik perbualan hangat. Banyak puak pribumi meminta bantuannya, dan Harith Iskandar dengan senang hati membantu mereka. Perkahwinannya dengan Ayla juga disambut meriah. Ia adalah majelis perkawinan unik yang menggabungkan gaya Malaysia dan pribumi Amerika, di mana keindahan kedua-dua budaya itu bersatu dan berharmoni. Di sebuah pejabat guaman kecil di kampung, Harith Iskandar berdepan dengan cabaran baru setiap hari. Namun, kini semuanya bermakna dan memuaskan. Di sisinya sentiasa ada Ayla, dan dia menjalankan kerja untuk menyebarkan budaya dan tradisi puak itu. Mereka berdua berasal dari latar belakang yang berbeza, tetapi berkongsi masa lalu yang terluka dan masa depan yang penuh harapan, menjadi pasangan yang sempurna. Apabila senja tiba, mereka duduk bersama di hadapan unggun api, berkongsi peristiwa hari itu, dan bercerita tentang impian masa depan. Sebelum bertemu kamu, saya tidak tahu siapa diri saya, kata Harith Iskandar kepada Ayla. Anggota pasukan operasi khas maupun peguam bukan diri saya yang sebenarnya. Tetapi di sini, bersama kamu, saya menemui diri saya yang sebenar. Ayla memegang tangannya dengan erat dan menjawab, saya juga begitu. Karena kamu, saya dapat mempercayai orang lagi. Mendengar perbualan mereka berdua, Maya tersenyum puas. Dia berasa hatinya dipenuhi karena rancangannya telah membahagiakan semua orang. Kini Harith Iskandar mempunyai 3 identiti, anggota pasukan operasi khas Malaysia, peguam Amerika, dan ahli suku daun merah. Tetapi yang paling penting ialah identitinya sebagai suami Ayla. Kata-kata Ayla yang pada mulanya dilemparkan seperti gurauan, jika kamu menang, aku akan menjadikanmu suamiku, akhirnya menjadi kenyataan. Namun, kini ia bukan lagi ujian atau syarat. Ia adalah janji yang berasaskan cinta dan kepercayaan sejati. Mereka berdua datang dari dunia yang berbeza, tetapi akhirnya menemui perkara yang paling berharga bersama. Terima kasih kerana menonton video panjang ini hari ini. Sila beritahu kami di komen di mana Anda menonton video ini, kami akan menghantar tenaga kebahagiaan hari ini ke sana. Terima kasih.